Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi perbincangan kita. Kali ini kita akan bincangkan subtopik 8.2 iaitu sifat cahaya. Okey, objektif yang pertama yang akan kita bincangkan ialah 8.2.1 iaitu berkomunikasi mengenai sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merupakan salah satu daripada bentuk tenaga. Jadi ini dinamakan sebagai tenaga cahaya. Cahaya boleh ditukarkan daripada atau kepada bentuk tenaga yang lain. Contohnya cahaya matahari boleh kita tukarkan kepada tenaga haba. Dan dalam sistem penggunaan tenaga solar, tenaga cahaya dan juga tenaga haba tadi ditukarkan pula kepada tenaga elektrik. Contoh diberikan sini, contoh-contoh sumber cahaya adalah seperti matahari. Kemudian kita ada mental elektrik, dan kita ada api yang kita nyalakan proses pembakaran. Dan ini merupakan sumber-sumber cahaya yang disebut tadi boleh ditukarkan daripada ataupun kepada bentuk tenaga yang lain. Maksudnya cahaya merambat dalam bentuk gelombang seperti ombak laut. Jadi gelombang cahaya boleh bergerak dalam ruang vacuum tanpa sebarang medium. Jadi ini adalah sebab kenapa kita mendapat cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari sampai ke bumi walaupun ianya bergerak melalui medium angkasa yang merupakan ruang vacuum. Jadi itulah kelebihan yang ada pada cahaya, dia merupakan gelombang yang boleh bergerak tanpa memerlukan sebarang medium. Medium ni maksudnya perantaraan lah. Kita tengok kesan daripada sifat-sifat cahaya. Yang pertama yang ini selalu menjadi satu perhatian kepada manusia bila berlakunya fenomena dinamakan sebagai gerhana. Jadi kita ada gerhana bulan, kemudian kita ada gerhana matahari dan juga kejadian bayang. Sebenarnya gerhana bulan, gerhana matahari ini adalah disebabkan oleh kejadian bayang tersebut. Jadi apa yang berlaku sebagai contoh ditunjukkan di sini. Contoh kepada kamu di sini. Misalkan di sini kita ada matahari. Kemudian di sini kita ada bulan. Di sini kita ada bumi. Jadi di sini sebenarnya bila tiga jasad ini, matahari, bulan dan juga bumi berada pada satu garisan, maka ini yang menyebabkan berlakunya gerhana. Disebabkan konsepnya di sini cahaya bergerak dalam garis lurus. Cahaya boleh dihentikan oleh objek yang legap-legap ni, maksudnya satu objek yang tidak boleh ditembusi oleh cahaya. Dalam kes ini apa yang berlaku sebenarnya, bulan yang berada di tengah di antara bumi dan matahari telah pun menahan cahaya daripada matahari. Jadi walaupun matahari ini lebih besar saiznya berbanding dengan bulan, tapi oleh kerana jaraknya sangat jauh daripada kita yang berada di bumi, jadi pada penglihatan kita seolah-olah saiz bulan dan juga saiz bumi ini adalah lebih kurang sama sahaja. Jadi bila kita berada di bumi dan kita berada pada keadaan ini, kita akan dapati seolah-olah bulan ini memenuhi keseluruhan imej matahari pada pandangan kita. Jadi ini menyebabkan berlakunya gerhana dinamakan sebagai gerhana matahari. Jadi yang sampai ke mata kita adalah sebenarnya bayang-bayang yang dihasilkan oleh bulan. Bulan yang menghasilkan bayang tersebut kerana bulan berada di garisan yang segaris dengan matahari,
pada pandangan kita yang berada di bumi. Jadi tempat yang paling ketara sekali akan berlaku kegelapan adalah pada ruang, ruang yang dinamakan di tengah di sini yang betul-betul menerima bayang daripada bulan ini. Ini merupakan kawasan dinamakan sebagai umbra. Kawasan umbra, kawasan yang gelap sebenarnya. Manakala kawasan sisi ini dia tidak berapa nak gelap, dinamakan sebagai penumbra. Jadi kalau kamu berada di kawasan umbra ini, kamu boleh nampak seolah-olah matahari hilang. Matahari hilang sebab telah pun dilindungi oleh jasad bulan tersebut. Dan gerhana ini ada beberapa jenis lah. Ada kalau kita betul-betul berada di kawasan umbra ni tepat, kita akan nampak lihat gerhana penuh. Gerhana penuh ni. Dan kalau kita berada di kawasan penumbra ini, mungkin kita akan dapat melihat gerhana separa sajalah. Manakala untuk gerhana bulan pula, gerhana bulan ini berlaku apabila bumi berada di tengah garisan antara matahari dengan bulan. Jadi sebenarnya bayang-bayang yang dihasilkan oleh bumi tersebut telah menutupi jasad bulan, menyebabkan bulan seolah-olah jadi hilang. Tapi biasanya bulan ni kalau berlaku gerhana bulan penuh, biasanya bulan ini akan kelihatan berwarna kemerah-merahan. Warna kemerah-merahan sebabnya apa yang berlaku sebenarnya kalau kata ada bulan di sini tak ada bulan, di mana bumi akan menghalang cahaya matahari untuk sampai ke bulan di sini. Jadi kesan dia, bumi ini dia ada atmosfera. Kita ada atmosfera di sini. Dalam atmosfera kita ni ada bermacam-macam debu dan sebagainya. Maka berlaku proses serakan cahaya. Di mana serakan cahaya ini gelombang yang laju, gelombang yang panjang saja kebanyakannya boleh melepasi serakan cahaya tersebut kerana mereka laju, dan yang laju adalah sama ada cahaya berwarna merah ataupun hijau. Jadi oleh sebab itu pada ketika berlakunya gerhana bulan ini, kita akan dapat lihat bulan berwarna merah, kerana cahaya itu sahaja yang sampai ke bulan pada ketika itu. Jadi itu konsep untuk gerhana bulan, gerhana matahari dan juga kejadian bayang tersebut. Tapi konsep itu disebabkan oleh sifat cahaya yang bergerak dalam garis lurus. Okey, selanjutnya kita tengok pula kejadian cahaya kilat. Perhatikan sebelum bunyi guruh kedengaran. Jadi untuk menerangkan fenomena ini, inilah fakta dia. Cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Maka kilat adalah cahaya, guruh adalah bunyi. Jadi kelajuan cahaya adalah 300, kalau kira ni, ini dah kelajuan dia sangat laju lah. Ini dah 1000, ini 100,000, ini 1 juta, 1 juta. Ini 10 juta, 100 juta. Maksudnya kalau kiraan 3 bilion meter per saat. Jadi kelajuan bunyi adalah lebih kurang 345 meter per saat pada tekanan udara yang biasa. Jadi kalau kita lihat sini, menjauh berbeza di antara kelajuan cahaya dan kelajuan bunyi. Jadi sebab itu bila kilat dan guruh terjadi di langit, kita dapat lihat kilat dahulu, barulah kemudian kita mendengar guruh. Okey, seterusnya tengok pula dinding yang dicatkan dengan warna putih kelihatan cerah di bawah sinaran matahari. Kerana apa? Kerana cahaya matahari yang sampai kepada kita ke bumi ini sebenarnya merupakan gabungan 7 komponen warna. Dan bila 7 komponen warna ini bergabung, dia membentuk cahaya putih. Itu yang independen. Manakala mana-mana objek yang dicat putih akan memantulkan semua 7 komponen warna tadi. Maksudnya akan memantulkan semula cahaya putih. Jadi sebab itu dinding yang dicat dengan warna putih kelihatan cerah di bawah sinaran
matahari. Kesemua komponen cahaya digabungkan menjadi warna putih dan dipantulkan semula. Maka cahaya mengalami satu keadaan dinamakan sebagai pantulan. Okay, seterusnya fenomena pembentukan pelangi selepas hujan. Ini. Dan pelangi ini akan menghasilkan 7 komponen warna lah. Cahaya sebenarnya mengalami pembiasan dan penyebaran disebabkan oleh kehadiran titisan-titisan air dalam atmosfer, dalam udara. Ini yang menyebabkan warna putih pecah kepada 7 komponen warna ataupun spektrum cahaya lah. Okay, seterusnya langit kelihatan berwarna biru pada tengah hari dan kelihatan berwarna jingga pada lewat petang. Okay. Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah cahaya mengalami proses dinamakan sebagai penyerakan. Okay. Pada waktu tengah hari, pada ketika ini sebenarnya matahari paling dekat dengan kita. Kerana dia berada tegak-tegak di atas, dia paling dekat dengan kita. Jadi pada ketika itu, daripada 7 komponen warna yang paling banyak diserakkan adalah warna biru. Warna biru ni boleh dikatakan hampir di tengah-tengah pada spektrum warna. Jadi dia paling banyak diserakkan oleh zarah-zarah yang ada dalam atmosfera bumi. Jadi kita lihat langit berwarna biru. Okay. Manakala pada waktu petang pula, contohnya sekarang ni waktu petang, lihat di sini ini dah mula berwarna kemerah-merahan ataupun jingga orange. Pada ketika ini matahari adalah paling jauh daripada kita kerana dia sedang dalam proses terbenam pada kaki langit. Jadi pada jarak yang jauh ini, dalam atmosfera kita ada banyak zarah-zarah halus yang menyebabkan berlakunya serakan, patulan-patulan oleh zarah-zarah ini dinamakan sebagai serakan. Jadi cahaya yang mempunyai gelombang yang pendek dan cahaya yang mempunyai lajuan yang rendah itu yang akan banyak diserakkan. Jadi yang banyak diserakkan adalah warna-warna yang berada pada bahagian bawah spektrum warna. Okay. Manakala cahaya yang mempunyai gelombang yang panjang, maksudnya mempunyai laju yang tinggi, yang itu akan kurang sekali diserakkan dan akan sampai ke mata kita. Okay. Jadi pada spektrum warna yang berada di atas yang paling laju, yang paling panjang gelombangnya adalah warna merah. Dan juga yang kedua adalah jingga. Jadi dua warna ini oleh kerana ianya laju, ianya mempunyai gelombang yang panjang, maka dia boleh melepasi kebanyakan serakan yang berlaku. Dan sebab itu yang sampai ke mata kita adalah warna merah dan warna jingga ini. Jadi itu kejadian warna biru pada langit tengah hari dan kelihatan jingga pada lewat petang disebabkan oleh penyerakan cahaya. Sebenarnya kolam kelihatan lebih cetek daripada kedalaman yang sebenarnya. Kenapa? Ini kita nampak lebih cetek disebabkan oleh cahaya mengalami pembiasan cahaya. Kenapa? Kerana cahaya bergerak daripada medium yang berbeza ketempatan. Maksudnya kalau kita berada di tepi kolam ini, di atas bahagian tepi kolam ini, dan kita lihat ke dalam kolam ini, kalau ada satu objek dalam kolam ini, maka cahaya akan bergerak dari objek itu dalam medium yang lebih tumpat. Kemudian bila sampai di permukaan air, akan berlaku proses yang dinamakan sebagai pembiasan. Dan sekarang ini cahaya akan masuk melalui medium udara yang kurang tumpat. Jadi biasanya sudut 7 dalam kes itu, jika bermula daripada air, sudut 7 lebih kecil berbanding dengan sudut pantulan. Cahaya masuk ke dalam mata kita. Oleh sebab itu yang menyebabkan kita dapat melihat kolam kelihatan lebih cetek daripada kedalaman yang sebenar, sebab berlakunya proses pembiasan
cahaya. Jadi untuk memudahkan pemahaman kita, sebagai contoh saya buat di sini. Ketika ini merupakan permukaan air kolam. Katakan ada seekor ikan dalam kolam ini. Jadi kita berada di sini. Contohnya ikan ini. Jadi cahaya dari ikan ini akan bergerak lurus sehinggalah sampai ke permukaan air kolam ini. Dan kalau kita binakan satu garisan yang bersenjang dengan garisan permukaan air kolam ini, kita akan dapat bina di sini satu sudut dinamakan sebagai sudut 7. Kemudian di sini ini udara, ini air, jadi air lebih tumpat daripada udara. Katakan sudut sini 40 darjah. Kemudian bila dia keluar di sini, oleh kerana sekarang ni cahaya bergerak daripada medium yang lebih tumpat kepada yang kurang tumpat, maka sudut 7 akan jadi lebih besar daripada 40 darjah Celsius. Maka dia bergerak ke 40 darjah. Jadi dia bergerak secara lurus dari sini, sudut di antara garisan pantulan atau biasan ini mestilah lebih besar daripada 40. Contohnya 60 darjah. Maka cahaya ini yang akan masuk ke dalam pemerhati mata kita lah. Jadi kita tidak akan dapat lihat dia bengkok, kita akan dapat lihat dia secara lurus. Jadi kita akan nampak, kita buat garisan putus di sini, bukan maaf, tak apa-apa, lurus. Kita akan nampak ikan berada di kedalaman yang lebih cetek. Ini kedudukan ikan yang akan kita nampak dalam mata kita. Sedangkan sebenarnya ikan berada di bawah. Jadi benda yang sama juga berlaku, di mana kita akan lihat dasar kolam lebih cetek berbanding dengan keadaan sebenarnya. Jadi ini disebabkan oleh pembiasan cahaya. Jadi kita berhenti di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.